Assalamualaikum, nama saya Natasha Emilia binti Jusmin, nombor matrik C24E1878. Saya akan membentangkan tentang kesan penyebaran pengaruh Hindu-Buddha terhadap politik dan sosial masyarakat di alam Melayu. Pertama sekali, objektif bagi kajian ini adalah untuk menganalisis kesan pengaruh Hindu-Buddha terhadap pembentukan struktur politik di alam Melayu. Seterusnya, untuk mengkaji perubahan dalam sistem sosial masyarakat Melayu akibat pengaruh Hindu-Buddha. Beralih kepada pendahuluan, penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di alam Melayu telah memberikan kesan yang mendalam terhadap politik, sosial, dan budaya masyarakatnya. Dalam konteks sejarah, kedatangan agama Hindu dan Buddha ke tanah Melayu bermula sejak awal kurun pertama Masihi yang ditandai dengan interaksi antara pedagang India dan penduduk tempatan. Melalui perdagangan ini, selain barang dagangan, ajaran agama Hindu dan Buddha juga telah diperkenalkan dan mula diterima oleh golongan pemerintah serta sebahagian masyarakat tempatan. Kedatangan kedua agama besar ini menandakan satu titik perubahan yang signifikan dalam sejarah perkembangan alam Melayu, kerana ia membawa lebih daripada sekadar kepercayaan baru serta dapat merubah struktur sosial, budaya dan politik yang telah lama wujud di kawasan ini. Antara kesan yang dapat dilihat daripada pengaruh Hindu-Buddha dari segi politik, yang pertama ialah perubahan dalam sistem pengenalan kepada sistem pemerintahan beraja. Sebelum kedatangan pengaruh Hindu-Buddha, sistem pemerintahan di alam Melayu lebih bersifat tradisional, di mana ia berasaskan kepada ketua suku atau pemimpin tempatan yang memimpin kumpulan-kumpulan kecil masyarakat. Setiap suku atau kaum mempunyai ketua yang dihormati dan diberikan kuasa untuk mengatur hal ehwal masyarakatnya. Sistem pemerintahan ini cenderung bersifat desentralisasi, di mana kekuasaan terbatas pada kawasan tertentu dan tidak mempunyai struktur yang teratur seperti yang wujud dalam sistem pemerintahan beraja yang lebih besar. Hubungan antara pemimpin dan rakyat biasanya bersifat lebih peribadi dan pemimpin suku diharapkan untuk melindungi dan memimpin kumpulannya dengan cara yang lebih egalitarian dan berdasarkan kepada adat resam tempatan. Seterusnya, penggunaan konsep Dewa Raja. Konsep ini merupakan salah satu konsep utama yang diperkenalkan melalui pengaruh Hindu-Buddha, yaitu konsep Dewa Raja. Konsep ini menyatakan bahawa raja dianggap sebagai manifestasi dewa atau Tuhan di bumi. Konsep ini menjadi landasan utama dalam pembentukan kerajaan beraja yang ada di alam Melayu pada masa itu. Raja bukan lagi dilihat sebagai pemimpin duniawi semata-mata, tetapi juga dianggap sebagai wakil atau penerima kuasa dari kekuatan ilahi. Dalam hal ini, raja bukan sahaja berkuasa atas rakyatnya, tetapi ia juga mempunyai peranan suci sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan. Melihat dari perspektif lain pula, pengaruh Hindu-Buddha juga memberi kesan terhadap perubahan sosial masyarakat. Yang pertama, pengenalan kepada sistem kasta. Walaupun sistem kasta Hindu tidak diterima sepenuhnya di alam Melayu, namun konsep kasta yang diperkenalkan melalui pengaruh Hindu mula mempengaruhi pembentukan hierarki sosial dalam masyarakat Melayu. Dalam sistem kasta yang berasal dari India, masyarakat dibahagikan kepada golongan Brahmana, iaitu pendeta, Ksatria, iaitu pemerintah dan pahlawan, dan Vaishya, iaitu pedagang dan petani, serta Sudra, iaitu golongan buruh. Meskipun masyarakat Melayu tidak mengamalkan sistem kasta secara formal, namun prinsip hierarki sosial yang diperkenalkan oleh agama Hindu-Buddha mulai mempengaruhi pembentukan kelas-kelas sosial yang jelas. Golongan bangsawan dan keluarga diraja mendapat kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat, sementara golongan petani dan buruh tetap berada di lapisan bawah. Selain itu, golongan ulama yang berpengetahuan agama turut mula memainkan peranan penting dalam menentukan kedudukan sosial berbanding dengan tradisi yang lebih egalitarian dalam sistem pemerintahan tradisional Melayu sebelum kedatangan pengaruh Hindu-Buddha. Selain itu, perubahan dalam hubungan sosial juga merupakan antara kesan pengaruh Hindu-Buddha di alam Melayu. Pengaruh Hindu-Buddha membawa perubahan besar dalam hubungan sosial masyarakat Melayu, terutama melalui ideologi dan norma-norma baharu.
Salah satu perubahan yang ketara adalah melalui peningkatan pentingnya pengaruh keluarga diraja dan golongan ulama. Raja yang dianggap sebagai manifestasi dewa melalui konsep dewa raja tidak hanya berperanan sebagai pemimpin politik, tetapi juga berperanan sebagai penjaga moral dan agama bagi rakyat. Keluarga diraja dan golongan bangsawan yang memerintah juga menjadi golongan yang dihormati dalam aspek agama, serta berperanan dalam upacara keagamaan, serta aktiviti kebudayaan yang berorientasikan Hindu-Buddha. Golongan ulama yang menguasai pengetahuan agama turut mendapat penghormatan tinggi dan mereka memainkan peranan yang sangat penting sebagai penasihat kepada raja serta pemimpin dalam soal keagamaan dan kebajikan masyarakat. Hal ini secara tidak langsung telah membawa kepada pembentukan hierarki yang lebih ketat dan menekankan pentingnya pengaruh agama dalam struktur sosial. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pengaruh Hindu-Buddha telah membentuk struktur politik, sosial, serta budaya masyarakat Melayu dengan cara yang mendalam. Konsep pemerintahan beraja yang diperkenalkan oleh Hindu memperkukuhkan lagi kedudukan raja sebagai pemimpin utama. Sementara sistem kasta dan hierarki sosial juga telah mempengaruhi pembentukan kelas dalam masyarakat. Agama Hindu dan Buddha turut memperkenalkan amalan dan ritual keagamaan yang berbeza yang terus memberi kesan walaupun telah digantikan oleh Islam. Walaupun kedatangan Islam membawa perubahan besar, warisan Hindu-Buddha masih dapat dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu pada hari ini. Contohnya dalam seni bina, seni dan peranan keluarga diraja. Walaupun Islam menjadi agama utama, itu tidak menghalang pengaruh Hindu-Buddha untuk tetap meninggalkan kesan yang kekal dalam budaya dan identiti masyarakat Melayu. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.